dan juga apa satu lagi saya tak ingat. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jangan lupa tekan like dan subscribe kat bawah ni. So hari ni saya nak cerita harness experience saya dalam chemistry SPM, dan saya nak bagi beberapa tips untuk anda macam mana kita nak bantai, tackle, tibai subjek ni, dan macam mana kita nak score A+ dalam SPM. Okay, stay tune guys. So harness experience saya dalam SPM dulu, time form 4 sampai awal tahun form 5 ni, saya banyak tidur di dalam kelas. Bukan tidur lah, kadang-kadang ni tak fokus, buka mata tapi berangan. So sebab biasanya apa yang cikgu ajar tu saya tak faham pun, dan saya ni kadang-kadang malas nak tanya. So kalau ikutkan saya orang yang dulu, saya ni bukan jenis yang suka tanya. So kalau saya tak faham, saya diam. Lepas tu bila habis kelas saya baru nak cari kawan. Tapi kalau cari kawan, kawan pun tak tahu, saya redha lah. Okay, itu yang pertama lah. So kalau yang kedua ni, sebenarnya chemistry ni best. Part eksperimen dia, dulu saya ingat lah waktu time kita orang buat eksperimen ramai-ramai, bab elektrolisis. Time tu saya nampak dia punya bekas tu, dia punya wire tu saya ambil. Lepas tu saya tak ingat saya sambung dengan wire negatif ke ataupun saya sambung dengan elemen lain lah. Tapi yang bila saya perasan, saya ingat dia punya hasil dia, saya dapat dia punya spark. So ada percikan api lah. Time tu kalau eksperimen ni biasanya kita orang banyak main je, belajar pun macam tak apa ingat. Lepas tu bila time dah sampai paper 3 nanti, menyesal tak tahu apa. Lepas tu chemistry ni banyak benda nak kena ingat, lagi-lagi dekat beberapa bab yang penting. So sini saya listkan beberapa topik yang anda kena ingat. Kimia ni sebenarnya tak susah sangat. Dia punya konten tu agak biasa lah. Tapi yang susah tu dia punya part paper tu, dia punya skema markah tu. Kadang-kadang kita bagi jawapan rasa kita yang betul, tapi bila check balik, dapat kosong, tak apa dapat 1. So kenapa sebenarnya? Sebab sebenarnya kita tak bagi apa yang soalan tu nak. So ada beberapa soalan yang famous tapi biasanya tak dapat markah, yang anda kena tahu format dia macam mana. Soalan lukis bahan radas yang pertama, yang lagi satu soalan ujian pengesahan. So yang ni memang ada format dia. Anda boleh tanya cikgu anda sendiri macam mana nak jawab soalan dia. Okay, so last kali tentang kimia ni, sebenarnya soalan kimia ni banyak soalan kira-kira. So kalau anda pernah belajar dengan PTTI, anda tahu 5 magic triangle dia bagi. Tapi kalau anda tak pernah belajar, tak apa, sini saya tunjukkan. Okay, so kita move on untuk tips untuk tackle subjek ni. Okay, so yang pertama, yang paling wajib sekali yang anda kena buat ialah fokuskan basic untuk kimia. Bagi saya basic kimia ni adalah bab 1 form 4 sampai bab 5 form 4. Tapi kalau nak senang, saya rasa lebih bagus kalau anda fokuskan untuk semua bab form 4. So bab form 4 ni memang asas kepada bab form 5. Kalau anda boleh jawab bab form 4 dengan baik, confirm bab form 5 tu anda boleh go dengan baik juga. Sekarang ni saya tahu anda daripada dulu belajar online class dari form 4 lagi, tak apa. So anda just fokus mana yang anda boleh buat seorang-seorang dulu. Macam contoh tengok bab ni, anda rasa boleh buat seorang-seorang, so anda go dulu. Tapi kalau ada mana yang tak faham, bulat dulu, tanya cikgu nanti sama ada online ke ataupun bila anda balik sekolah nanti kan. Tak pun kalau ada bab yang anda memang tak boleh go, tak apa, biar je dulu. Kalau anda jumpa online resource kat YouTube, tengok. Tapi kalau tak ada, tunggulah balik sekolah nanti, tanya kawan ataupun tanya cikgu. Tips yang kedua ialah anda kena tackle soalan calculation tu. Macam saya kata tadi, soalan kira dia banyak kan. So saya guna 5 magic triangle tu. Dulu saya jawab untuk soalan calculation. Dan kalau anda tak tahu macam mana nak guna, anda just buka YouTube, search PTTI 5 magic triangle. Okay, lepas tu formula kimia ni tak perlu nak hafal sangat, sebab nanti bila anda buat soalan, anda akan perasan anda akan main dengan 5 magic triangle ni je. So tak payah nak hafal pun, nanti dia akan teringat sendiri. Okay, tips yang ketiga, anda kena sayang kimia. Kalau anda tak sayang, maka anda tak suka. Dan bila anda tak suka, anda tak faham. Okay, tips yang keempat, anda kena buat satu checklist untuk setiap topik dalam kimia. So sini saya ada checklist untuk bab form 4 syllabus KBSM. So anda boleh cuba tengok contoh checklist ni dan anda boleh buat sendiri. Bagi saya checklist ni penting sebab anda boleh check mana-mana part yang anda terlepas dalam setiap topik tu. Sebab kadang-kadang macam bila anda tengok balik checklist tu, what? Aku dah belajar mana ni ke? Cikgu tak pernah tunjuk pun. So lepas tu cari cikgu balik, minta cikgu terangkan. Okay, tips kelima, anda memang kena banyak tanya cikgu, memang banyak kena jumpa cikgu. Tu kalau boleh pergi sekolah lah. So kalau dalam online ni biasanya saya selalu WhatsApp cikgu, tapi saya juga banyak kena scene. Tapi saya tak kisah pun, sebab saya tahu dekat rumah masing-masing ada komitmen masing-masing. Mungkin cikgu tu nak kena jaga anak dia lagi, nak kena masak, so saya tak kisah sangat. So saya just proceed lah sampailah saya dapat jawapan saya sendiri. Okay, so kalau biasanya cikgu ni kalau kita tanya dia banyak-banyak, dia tak rasa annoying pun sebenarnya. Dia lagi suka dengan kita sebab kita ada tunjuk effort kita untuk kita study tu.
Tapi kalau lah memang cikgu tu betul-betul annoying pun dengan kita tak tahu kan. So biarlah, sebab kita setahun dua habis SPM, bye bye, habis dah. Tips ke-6 ialah anda banyakkan buat latihan. Okay, fokus dekat soalan topikal dahulu. Topikal ni ambil daripada buku teks ataupun buku latihan dulu. Bila anda dah fokuskan bahagian ni, anda buka buku pasir, tapi buku pasir yang fokus untuk topikal juga. Maksudnya jawab soalan sebenar tapi yang by topik. Okay, so kenapa benda ni penting? Supaya anda nak kukuhkan balik konsep anda, basic anda dalam setiap bab tu. Bila anda dah fokuskan topikal, baru anda buat bisect. So bisect ni dia punya penting dia supaya anda dapat tengok dia punya pattern soalan dia macam mana. Anda boleh tengok jawapan dia, apa yang dia nak, macam mana yang dia nak. Okay, so banyakkan buat latihan. Okay, tips ke-7, tips yang spesifik untuk bab sebatian karbon. Okay, so saya bahagikan tajuk ni into small parts lah. So yang pertama sekali, anda kena tahu tentang basic definition, apa tu sebatian karbon, apa tu hidrokarbon, etc. Okay, yang kedua, anda kena tahu macam mana namakan setiap benda yang anda tengok tu berdasarkan sistem IUPAC. Yang ketiga, anda kena tahu cara nak lukis ataupun kita panggil dia sebagai formula struktur. Okay, lepas tu baru anda fokuskan untuk setiap siri homolog, iaitu alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Dan lepas tu baru anda fokuskan dekat sifat kimia setiap siri homolog yang saya sebut tadi tu. Anda kena tengok, anda kena buat satu mind map besar sebab dia punya sifat kimia ni banyak sangat. Lagi-lagi dekat alkina tu, alkina je dah ada berapa dah? 6 ke 5 saya tak ingat. So anda memang kena tengok dia punya perkaitan dia. Dan lepas tu anda kena fokuskan dekat bahagian perubahan. So macam mana alkana nak jadi alkina, macam mana alkina nak jadi alkohol, macam mana alkohol nak jadi asid karboksilik, macam mana kita nak hasilkan ester. So memang anda kena tengok dia punya kena tambah apa, dalam keadaan apa. So sini saya tunjuk saya punya mind map dulu yang untuk perubahan. Okay, dan last sekali, anda kena tengok dua subtopik yang paling kurang diberi perhatian tapi tetap akan ada dalam exam, iaitu getah asli dan juga apa satu lagi saya tak ingat, dan lemak. Getah asli dan lemak. So itulah sedikit sebanyak video untuk kali ini. Saya harap benda ni berguna untuk anda. So Assalamualaikum dan bye bye.